الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa boleh? Dua-dua, tiga-tiga. 23. Bagi apa? Bagi sebab apa? Orang tanya bagi. Jawab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan kata Syekh Mudabi situ. Dan sunat ta'awuz situ ya. Dahulu daripada tasmiyah, dahulu daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti dikata ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Dan sunat tasmiyah, mana mengucap bismillah pada tiap-tiap pekerjaan yang dicerita oleh syarak. Ya, diceritakan ibadat. Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta. Tiap pekerjaan yang tak dimulai bismillah, maka pekerjaan itu kurang berkat. Terpotong mana? Qalilul barakah. Atau lainnya seperti mandi, tayamum dan membaca Quran, ya. Dan dikala pada tengah surah sekalipun, dan jima dan menyembelih dan keluar daripada manzilnya, rumahnya, tetapi tiada dituntut bagi sembahyang. Sembahyang tak aja bismillah. Dia baca sembahyang kan, bismillahirrahmanirrahim. Usalli, tu dia tak mandi bekah. Situ tak payah. Sebab ada ibadat yang maksus dia lain. Zikir yang mahdah tak payah baca bismillah. Dan haji dan segala zikir. Dan makruh bagi segala yang makruh. Dia nak sa'ukuk bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ambil rokok cucuk muka. Makruh bagi segala yang makruh, haram bagi segala yang haram. Dia minum arak di bismillah. Wah. Dan yang zahir seperti kata Syekh Azra'i, haram tasmiyah bagi yang haram, ya. Mana diikut hukum yang lima lah. Wajib baca, sunat baca, haram baca. Dan setengah daripadanya membasuh dua tangan, sunat wudu ni. Dan demikian lagi kerana mengikut perbuatan Rasulullah SAW. Seperti barang diriwayatkan oleh Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim. Sama ada ia yakin akan sucinya atau tiada, ya. Sama ada dia yakin suci, sunat basuh juga. Atau tiada, mana pun sunat basuh. Kalau yakin najis, itu wajib basuh, kena basuh. Maka jika syak pada suci keduanya, makruh menyelamkan keduanya dalam air. Dia bangun tidur, dia syak. Tangan dia tadi mana mengayau tak tahu malam-malam. Kan? Dia pegang sana, pegang sini. Pegang cecak ke apa kan. Jadi maknanya makruh diselamkan tempat air yang kurang daripada dua kolah. Kerana dahulu pada membasuh 3 kali. Dan demikian lagi kerana khabar Muslim, khabar sahih Muslim, sabda Rasulullah SAW, iza staiqaza ahadukum min naumih fala yaghmiz yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadah. Apabila jaga seorang kamu daripada tidur, dia bangun tidur, dia jaga tidur, maka jangan diselamkan tangan dalam bejana, dalam bekas, ya, dalam beldi ke dalam apa, hingga dibasuh akan keduanya tangan tadi 3 kali. Maka bahawasanya ia tiada diketahui di mana bermalam tangannya. Dia tak tahu malam tadi tangan dia duduk kat mana, kan. Ada sembahyang orang tidur ikat tangan, kan. Dia tak tahu tangan di mana mengayau. Maka kalau kita tak tahu dia takut terkena benda yang najis, itu basuh dulu. Bahkan bahawasanya, ya, fa innahu la yadri aina batat yadu. Maka bahawasanya dia tidak ketahui di mana bermalam tangan dia. Habis tu. Kemudian kata, dan telah mengisyaratkan dengan barang yang dikeranakan dengan, yang dialatkan dia tekan daripada ihtimal najisnya. Ya, mungkin dia akan kena najis dalam tidur, sebab dia suruh basuh dulu. Seperti jatuh ia di atas tempat istinja, kan? Dengan batu, kan? Istinja dengan batu dia tak hilang najis, menghilangkan apa? Ain najis saja, asar tak hilang. Sebab tu kalau orang istinja, dia jangan letak badan dia, anggota di paha dia pada orang sembahyang lain, batal sembahyang. Sebab bagi dia tu dia menanggung najis lagi tu. Sebab kalau guna air dia akan hilang dua, ain dan asar. Kalau guna batu saja dia hilang ain, asar dia tak hilang. Tuan-tuan air balikkan istinja pakai batu.
Kan? Tunggu saya masih di mengaji Mekah tu Ustaz kita test sekali ya kan. Dah lama tak sejak ke batu. Sedap duduk berlengah gitu. Bermakna hilang ain dia. Adapun asar kesan dia tak hilang, tapi dimaafkan boleh. Untuk diri dia lah. Dan dapat istinja dengan batu istinja dengan dia. Maka hasillah bagi mereka itu taradud. Ya, berpapah hati tadi. Tadi terpegang ke tidak, terpegang tempat istinja. Tadi ketika itu dia tidur, takut terpegang. Dan dihubungkan, mana diilhakkan, dihampungkan hukum dengan tidur itu taradud yang lain. Jadi kalau dalam tidur kita taradud, adakah pegang atau tidak tempat istinja, maka begitu jugalah berlaku taradud pada benda lain, hukum dia begitu juga. Ya? Ini panggil bersatul inlah. Dan tiada hilang makruh melainkan dengan membasuh keduanya. Basuh kedua, hilanglah makruh. Basuh 3 kali itu sunatlah. Dan keluar dengan air yang sedikit, air yang banyak. Jadi dikata, jangan celupkan tangan kita bangun tidur tempat air yang sedikit. Sedikit dalam bab fiqah apa? Kurang daripada 2 kolah. Kalau 2 kolah kata itu dia panggil banyak. Ya, maka tiada makruh dengan syak yakin najisnya. Itu. Maka keluar dengan air yang sedikit, air yang banyak, maka tiada makruh. Sebab ilat dia tak ada situ. Sebab kita kaedah fiqh al-illat tadurru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan maklul itu. Ada ilat, ada maklul. Tak ada ilat, tak ada maklul. Sekarang sebab dia apa? Kerana dia makruh. Sebab air kurang 2 kolah. Sekarang air dah lebih 2 kolah, hilang ilat dia. Maka tidak adalah maklul di situ. Maknanya tidak makruh. Ya? Sebab dalam hadis Nabi terang. Ya, al-ma' idza balagha al-qullatain lam yahmil habas. Air bila sampai sukatan 2 kolah, lam yahmil habas, dia tidak menanggung akan najis, melainkan berubah bau, warna dan rasa dia. Dan dengan syak yakin najis, maka haram diselamkan di dalam air yang sedikit kerana berlumur dengan najis. Mafhum mukhalafah daripada hadis. Ya, dia ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, mafhum mantuk, ya, macam-macam mafhum dia. Mafhum kita pun tak ada faham. Ya, macam-macam mafhum. Mafhum mukhalafah, Nabi kata iza balagal ma' kullatain. Bila sampai air 2 kolah, mukhalafah dia kalau tak sampai 2 kolah, maka hukum 2 kolah lain. Bila tak sampai hukum 2 kolah, hukum dia lain. Ya, bila sampai hukum 2 kolah, nak dia masuk dalam dia, tak berubah bau warna rasa, maka hukum dia tak najis. Kalau tak sampai 2 kolah, maka hukum dia najis mengikut jamhur Syafi'iyah, kecuali Al-Istakhri, Imam Malik mengatakan tak najis lagi. Sikit tak berubah bau warna dan rasa. Ya. Baru kata al-ma' la yunajjisuhu syai'. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Malik. Al-ma' air ni la yunajjisu syai', tidak menajiskan dia oleh sesuatu, melainkan berubah bau, warna, darah, rasa. Dia tak pakai sukatan 2 kolah. Ya, atau ada perbahasan panjang di situlah. Jadi kalau kita misalnya apa? Air kurang 2 kolah, musim catuan ni kan, dia nak catu kan. Nak catu air sehari sekali, air sehari tidak, dengar-dengar cerita lah. Tak nak khabar tu sahih ke tidak, wallahu alam, takut khabar dhaif kan. Tak boleh dibuat hujah. Maka kalau berlaku gitu, air susah, air kita tak sampai 2 kolah. 1 baldi je tuan-tuan. Tiba-tiba jatuh tik cicak dalam tu. Air tu cantik, hening je gini, bau, warna, rasa tak berubah. Yang mari tahu. Tapi tak teramak, terasa-rasa tu soal lain, kan? Kita dah biasa 2 kolah tu. Ya tidak, tak berapa sedap. Jangan pakai tak berapa sedap. Ada kaul kata. Tak ada masalah. Saya masa mengaji di pondok Tok Guru Petani dulu last sekali. Tempat tu payah air. Tak bukit. Air selalu naik sikit-sikit sampai 2 kolah. Imam Malik. Dia pakai Imam Malik. Senang habis cerita. Dan setengah daripada sunat uduk, min sunanil uduk al-madmadah, berkomor-komor, istinsya, dan istinsya masuk air ke hidung. Berkomor masuk air ke mulut, ya, dan masukkan air ke hidung dipanggil istinsya. Sebab apa tu? Kerana mengikut bagi perbuatan Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Syaikhan, 2 syekh yang besar dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sekurang-kurangnya menyampaikan air ke mulut. Dapat sunat mamadah ni kita masuk air ke mulut dia. Masuk tu dah dapat dah. Kita edarkan itu sunat yang lain. Sunatul mustaqillah. Kita keluar tu sunat lain. Banyak sunat dan. Ya, dia masuk dalam mulut dia kan, ditelan tu. Maka dapat berkomor, dapat pahala dia. Kan? Dan hidung begitu juga. Semasa-masa idkhal, dimasukkan saja dapat sunat. Dan syaratkan memutar. Ya. Kan? Tu kalau itu pun boleh juga. Dan meludahkan dia tak syarat. Maknanya sunat tu semata-mata masuk air ke mulut. Itu dah dapat sunat madmadah. Sunat masukkan air ke mulut daripada mulut, dan dihisap akan dia dengan napas ke batang hidungnya. Bila kuat-kuat naik atas kepala pula. Lama duduk berdengung.
dan dihembuskan. Itu istinsyar. Dihembus balik tu dapat pahala lain. Itu semua dipanggil apa? Sunnatun mustaqillah. Mana sunat-sunat yang berasingan. Dan sunat mubalaghah pada keduanya pada bagi orang yang tiada puasa. Kalau kita tak puasa, sunat mubalaghah. Ya, kalau komo tu kan. Berdongak komo. Itu mubalaghah. Tapi puasa jangan ngap ditelan dua. Kerana disuruh dengan dia pada khabar ad-dulabi, ya, dan arti mubalaghah tu apa makna dia? Mana bersangatan, mana mubalaghah? Mubalaghah air pada berkomor-komor, iaitu dihingga-hinggakan air itu kepada langit-langit, mana sampai ke langit-langit ke atas kan? Itu sunat. Dan kepada muka gigi, ya, mana diedarkan air itulah di atasnya. Dan di bawahnya, bawah atas. Dan diedarkan kepada segala siratan gigi, di mana air itu kita kocak habis dalam mulut semua sekali lah. Dan sunat dilakukan, yakni digosokkan dengan anak jari, ya. Sunat dilalukan anak jari gosok dengan tangannya atas siratan gigi tadi gosok. Itu lagi baik. Dan diludahkan airnya, itu semua sunat tu. Dan digosokkan dengan telunjuk tangan kiri tadi, ya, kerana tangan kanan memegang air apabila dijamakkan antara berkomor dengan memasukkan air ke hidung. Jamak mana kita masuk, tolak sekali air, ya. Itu. Badannya ada 6 kaifiat. Ya, masuk air ke hidung, berkomor hidung ada 6 kaifiat tu. Pakai satu-satu pun boleh, jamak satu-dua pun boleh, ya, dia selang-selang boleh, macam-macam ada tengok bawah ni hari. Dan mendahulukan madmadah atau istinsyak itu mustahab. Mendahulukan madmadah, kita komor dulu, barulah kita masuk air ke hidung. Itu disunatkan. Seperti mendahulukan basuh dua tangan juga atas dua kaki, itu juga. Atas keduanya. Kedua mana? Mendahulukan tangan, atas keduanya, atas kedua madmadah dan istinsyak. Berkomor dan masuk air ke hidung. Maka sunat kita dahulukan masuk air ke mulut berkomor dulu. Maka jikalau didahulukan istinsyak atas madmadah, diambil air masuk hidung dulu. Tu. Atas berkomor. Jawab dia apa? Tidak dihisapkan madmadah tadi. Ya, madmadah tidak dikira lagi. Dan luput ia, ya, sebab waktu dia dah habis. Dan barang yang diiktimadkan oleh Syihabur Ramli, mengambil ia daripada Raudah. Itu bagi Imam Nawawi, Raudah. Kalau Raud Ibnu Mukri, Raudah Imam Nawawi. Dikala mendahulukan madmadah dan istinsyak, ya, atas membasuh tapak tangan. Dia tak basuh, dia komor dulu tuan. Kemudian baru dibasuh. Jawab dia tidak dihisapkan akan membasuh tapak tangan. Kerana apa? Mendahulukan membasuh tangan itu syartun, itu syarat. Bagi hukum, bagi menghisap, mengkirakan dia akan khilaf. Bagi barang yang sebutkan dalam majmuk. Ini pekahan, dia khilaf banyak. Khilaf tak apa, jangan silap. Barang yang disebutkan dalam majmuk bagi Syarhin Muhazzab, dia 20 kulit tuan. Dan demikian lagi tiap-tiap. Tapi majmuk tak habis sekarang. Imam Nawawi sekarang ni bukan 3 suku je. Kemudian dia wafat. Dia habiskan karangan dia oleh Tajus Suki. Lepas tu kalau kita tengok ibarat dia agak lain sikit ujung. Dan demikian lagi tiap-tiap barang dahulukan atas tempatnya daripada sunat. Ya, maka kita apabila membuat akan barang yang kemudian dia, maka datangkan dia. Tiada dihisapkan dia. Mana kalau disusun, basuh tangan dulu. Lepas tu berkomor. Lepas tu masuk air hidung. Kita bantai masuk air hidung dulu dah. Yang dulu tu dah habis dah. Ya, sama juga macam kita baca ta'awuz, ya. Kita auzubillah, tiba-tiba masuk bismillah dah tak apa dah. Tu dia nak berstand lagi. Ya, macam kita sembahyang raya ke, kan, takbir 7 kali. Allahu akbar. Tiba-tiba dia bila masuk bismillah, waktu dia dah habis dah. Ya, ni dia orang kata takbir macam, apa tiba-tiba kejap-kejap ulang balik sembahyang. Buat apa? Tadi tak takbir, galat setahun sekali. Wah. Tak apa, jalan terus sajalah, kan? Disunat. Kemudian didatangkan, tiada dihisapkan baginya barang yang didatangkan dengan dia daripada yang demikian, ya, taharah tadi. Mana ikut susunan lah. Dan dihisapkan, dikirakan barang yang didatangkan dengan dia yang pertama ni tadi. Itu boleh dikira. Maka jika berkendak menghasilkan yang demikian itu, hendaklah didatangkan yang membinasakan dia. Ya, dia nak dapat sunat tadi, dia terbalik kan, dibinasakan wuduk dulu. Dibinasakan ikut pandai lah bahasakan. Kena bahawasnya jadi batal barang yang diperbuatnya daripada sunat tadi. Kemudian diulang balik. Baru dapat. Habis. Dan jika didatangkan madmadah, berkomor dan istinsyak, sekali dihabaskan keduanya. Dihisapkan keduanya atas nyata daripada kalam Syekh Ramli. Dan dihisapkan madmadah juga mana berkomor-komor, dan tiada dihisapkan istinsyak atau barang yang zahir daripada kalam Syekh Ibn Hajar. Sini pun ada khilaf. Tapi dalam mustalah kita fiqh, kalau sekiranya bertembung Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, dahulukan kalam Ibnu Hajar. Melainkan datangkan kemudian daripada demikian itu, maka hasillah istinsyak.
Dan istinsyak, mana masuk air ke hidung tu, afdal daripada madmadah. Sebab apa? Tengok. Elat atau sebab kerana apa dia kata istinsyak itu lebih afdal daripada madmadah, sedangkan kegunaan madmadah lebih banyak. Kan? Mulut, apa dia dalam mulut? Zikir, baca Quran, semua mulut. Ada baca Quran dengan hidung. Sengau lain, kan? Itu baca dengan mulut. Kenapa tu? Sebab kerana mengeluarkan khilaf. Ya. Kerana mengeluarkan khilaf orang yang mewajibkan. Ada pendapat ulama fiqh yang mewajibkan memasukkan air ke hidung. Ada pun mulut tak ada, semua kata sunat. Jadi oleh kerana ada ulama mengatakan masuk air ke hidung itu wajib, maka sunat kita raikan tu kaedah dan fiqh kita. Ya, khuruju minal khilaf mustahabun. Khuruju minal khilaf, keluar daripada masalah khilaf itu disunatkan. Mazhab kita sunat. Ada mazhab lain yang kata wajib, jadi kita raikan dia, kita buat. Itu hukumnya sunat. Menunjukkan apa dalam mazhab dia tak ada kelahi. Ya, yang kelahi ni Pak Wahab punya buat aja. Tu Pak Wahab. Wahabi. Kerja bid'ah kan orang tak habis-habis. Kalau bagi tasbih yang petang habis tu. Bid'ah. Bid'ah. Laju dia tarik bid'ah. Zikir tidak dibid'ahkan orang kerja. Macam-macam. Dan istinsyak itu afdal daripada madmadah. Sebab apa? Kerana mengeluarkan khilaf mana ulama yang mewajibkan dia, ya. Tiada pada madmadah. Madmadah tak ada khilaf ulama. Semua sepakat kata sunat. Dan kalau ada mulut itu afdal, walaupun mulut itu afdal daripada hidung. Sebab apa? Daripada sekira-kira keadaan ini tempat membaca Quran dan azkar dan segala zikir. Mulut kita gunakan, sudut itu mana dia afdal. Tapi sini dia raikan sebab apa? Dia kata sebab mengeluarkan khilaf. Habis. Dan keluar dengan kata orang yang tiada puasa, orang yang puasa. Masalah mubalaghah tadi kan? Kita komo tu boleh kuat kan? Bagi orang yang tak puasa, ya. Keluar sini kalau orang puasa, ya, maka tiada orang tiada puasa, orang yang puasa sunat semua. Dan keluar dengan kata orang yang tiada puasa, ya, apa dia? Orang yang puasa sunat sekalipun. Baca-baca betul-betul tu. Keluar itu dipanggil apa? Fa'il madi wa kharaja. Dan keluar dengan kata orang yang puasa, dan keluar dengan kata orang yang tiada puasa. Stop situ. Orang yang puasa itu fa'il dia. Payah juga nak baca. Dia tak ada titik kitab. Mana keluar daripada kata orang. Keluar apa mana keluar? Apa mana keluar? Tiada termasuk lah. Dah keluar tak termasuk lah tuan. Dan keluar mana tak termasuk. Dengan kata orang yang tiada puasa tadi kan sunat mubalaghah. Fa'il dia apa? Orang yang puasa sunat sekalipun. Walaupun dia puasa sunat sekalipun. Maknanya apa? Dia tak sunat mubalaghah. Komo sikit dia dah. Yang masuk air ke dia buang je. Maka tiada sunat baginya mubalaghah, mana bersangatan pada keduanya, iaitu pada berkomor-komor dan masuk air ke hidung pada ketika dia mengambil air semayang. Sebab takut termasuk ke dalam kan. Tetapi pula makruh keduanya. Dia mubalaghah pada berkomor dan masuk air ke hidung, makruh bagi orang yang puasa. Melainkan membasuh mulutnya dia bernajis. Hukum najis berat. Tiba-tiba gusi dia berdarah kan, ada kena komor betul-betul biar hilang kan. Maka wajib mubalaghah pada keduanya, iaitu pada madmadah dan istinsyak. Kalau ada najis dalam dia kena sungguh buangkan. Habis. Maka jika dikata orang kerana apa tiada diharamkan mubalaghah bagi orang yang puasa? Kenapa tak haramkan terus? Kan? Seperti diharamkan atasnya kucup isteri apabila takut keluar maninya. Dia puasa. Ya? Jadi kalau dia kata dia kucup isteri kan takut terajak ni kan, break takut putus. Maka ketika itu diharamkan kucup sebab takut membatalkan puasa. Di sini pula mubalaghah dimakruhkan saja. Tengok. Ya. Kerana bahawasanya elat keduanya satu. Sebab satu elat dia apa? Nak jaga jangan terajak. Iaitu takut batal puasa. Jawab. Ada jawab siap. Kalau soal kita jawab, kita pun jawab. Ni setelah kitab ni kan, dia soal dia jawab, kita dengar. Jawab bahawasanya di sini dilekat langit lidah pada halkum. Ya, bila kita komok, kita boleh tahan. Kan? Tekat dia boleh tahan dan diludahkan balik air. Sebab tu dihukum makruh, dia tak sampai haram. Dan di sana pada masalah jima' tiada dapat kembali maninya. Kalau dia tak boleh break dan keluar tu natang tu kan boleh break. Kan? Apabila keluar dia
Takkan ambil tali pergi curut. Dan lagi bahawa madmadah berkomar tu dituntut pada jumlah. Ya, bersalahan kucup isteri tiada dituntut. Itu tak dituntut. Ya. Dan lagi sedikit kucup membawa kepada banyak. Sedikit kucup, wah, dah lebih. Melainkan pada madmadah dan istinsyak, itu tak berlaku. Itu saja. Atau elat, kalau orang tanya kenapa dua-dua, elat dia sama, tapi yang kenapa ni makruh atau haram? Itu jawapan dia. Habis. Dan dihimpunkan antara keduanya dengan 3 cebok. Ini cara madmadah. Dihimpunkan berkomor dengan masuk air kidung dengan 3 kali cebok. Tamadmadah dan istinsyak. Cebok. Kita cebok lain makna kan? Dia tengah apa nama ni Kelantan, petani. Kalau cebok tu makna menggayung, mencedok. Kita cedok, dia panggil cebok. Kita cebok lain makna kan? Jangan kecil hati. Dan dihimpunkan antara kedua dengan 3 cebok. Mana 3 rauk, 3 kali cedok. Tamadmadah, mana dia masuk air ke mulut, dan istinsyak masuk air ke hidung. Pada tiap-tiap cebok. Iaitulah 1 cebok setengahnya bagi madmadah, setengahnya bagi istinsyak. Macam biasa kita buat. 1 cedok masuk mulut, tolak hidung. Tu. Masuk mulut, tolak hidung. Demikian cebok yang kedua, dan yang ketiga, afdal. Ini paling afdal. Kerana mengikut bagi perbuatan Rasulullah SAW. Jadi 3 kali cedok. 1 masuk mulut, tolak hidung. 1 masuk mulut, tolak hidung. 1. Diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim. Daripada dijamakkan, yang dihimpunkan antara keduanya dengan 1 ghurfah. Iaitu 1 cedok aja. Tamadmadah 3 kali, berturut-turut. Kemudian istinsyak 3 kali, berturut-turut. Itu 1. Maknanya dia cedok, kan? Dia pergi masuk air ke hidung 3 kali berturut-turut. Masuk air mulut kan, betul masuk air hidung aja. Afdal yang tadi. Antara keduanya dengan apa? 1 ghurfah, iaitu 1 cedok, tamadmadah 3 kali berturut-turut. Kemudian istinsyak 3 kali. Mana sekali tu 6 dia buat kan. Air sekali, masuk sikit-sikit, tolak hidung 3 kali. Sekali cedok aja. Kan? Baru kata apa, musim kemarau. Maka itu kurang afdal. Yang afdal macam perbuatan Nabi SAW tadi. Ya. Daripada ia madmadah berkomor sekali, kemudian istinsyak, kemudian tamadmadah, kemudian istinsyak, kemudian tamadmadah, kemudian istinsyak. Pun ada cara itu juga. Dia ambil air 1 gurpan, 1 cedok, tolak hidung, masuk mulut, tolak hidung, masuk mulut, tolak hidung. Yang tadi mula-mula tadi ambil 1, kemudian berkomor 3 kali, kemudian hidung 3 kali. Yang afdal 3 kali. Ambil sekali, tolak mulut, hidung, hidung, hidung. Itu afdal. Itu dah 3 cara tu. Kemudian istinsyak, kemudian tamadmadah, kemudian istinsyak balik, kemudian tamadmadah, kemudian istinsyak dengan 1 cedok aja. Mana 1 cedok tu ada 2 kelakuan. Sama ada mulut 3 kali, hidung 3 kali. Ataupun 1 cedok dia masuk mulut, hidung, mulut, hidung. Ya. Maka inilah dia panggil surah jam'i. Surah himpunkan. Mulut, hidung, hidung. Maknanya surah himpun yang afdal 3 kali cedok. Itu perbuatan Rasulullah SAW. 1 cedok mulut hidung, 1 cedok mulut hidung, cedok mulut hidung. Yang kedua, 1 ghurfah dia bagai. Dia komor mulut, kemudian hidung 3. Yang kedua pula dia ambil 1 ghurfah 3, 6 kali dia buat, tapi dia selang mulut hidung. Ya. Itu surah jam'i, surah kita himpun. Dan daripada 2 surah faslun, surah kita cerai. Ya, yang 3 surah pula, iaitu dalam mana? Dengan cedok 3, maka madmadah, kemudian 3 bagi istinsyak. Ya, dia cedok tadi, cedok 3. Ya, 3 cebok 3 kepada madmadah, dan kemudian 3 bagi istinsyak. Dia cerai. Cedok kali madmadah, kali istinsyak aja. Atau dengan selang, 1 bagi madmadah, 1 istinsyak. Demikian dikerjakan hingga 6 kali cedok. Ya. Cedok banyak tu. Sekali cerai semua. Atau dengan 2 cedok. 1 cedok bagi 3 kali madmadah, 1 cedok bagi 3 kali istinsyak. Itu cerai juga. 1 cedok madmadah 3 kali. Cedok yang kedua pula hidung aja. Itu surah dia panggil cerai. Maka ini 6 surah, ya, 6 rupa masalah atau mana surah. Maka surah yang pertama itu afdal. Apa makna afdal? Aksaru sawaban. Itu mana afdal. Mana terlebih banyak nisbah pahala. Itu mana afdal. Kau tanya apa mana afdal? Afdal lah Syekh. Mana afdal? Afdal lah. Itu tidak tahu dia buat afdal. Nama bedal. Afdal mana aksaru sawaban. Terlebih banyak nisbah ganjaran pahala dia. Daripada sekalian yang lain lah. Dan surah jamak afdal daripada surah fasal.
Kita jamak impunkan afdal daripada surah fasal cerai satu 6 kali kan. Dan sekalian tu apabila diperbuat satu hasil sunat. Tapi nisbah dapat sunat masing-masing semua dapat. 6 cara itu dapat sebab ada maksud sama sampai maksud memasuk air ke mulut dan ke hidung ya habis. Kemudian setengah daripada sunat wudu istinsya wallah. Istinsyar ya, bukan istinsyar. Ra. Wallah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu sirrah. Al-qa'im bil syariah situ. Wa fi nuskhah ma'a syariah. Al-qa'im bil syariah wa fi nuskhatin ma'a syariah. Mana al-qa'im ma'a syariah. Digunakan dengan ba' bil syariah, satu digunakan ma'a. Ya. Serta syariah ada mana dua salinan matan lah. Satu matan ditulis macam tu. Walaupun lebih kurang je lah. Al-qa'im bi syariah faqat ay dunal haqiqah, duna nun. Mana apa makna faqat ay dunal haqiqah? Mana orang yang mendirikan akan zahir saja syariat. Adapun batin tak ada. Mana kosong dalam. Kotak cantik, dalam kosong. Bermula berdiri dengan syariat itu. Dan pada satu nasas serta syariat ma'a syariah. Itu dia panggil maka hanyalah mana fakat. Apa mana hanyalah artinya tiada hakikat. Ya, dia bawa syariat dia tuan-tuan. Wow saja. Dalam tak ada. Maka tafaddala alaihi bil mujahadah wahya al-qiyam. Al-qiyam. Oh banyak silap kita. Tak terang. Al-qiyamu bil ibadah. Bak bukan ya. Ya tafaddal alaihi bil mujahada wa hiya al-qiyamu bil ibadati az-zahirati wa bil ubudiyati al-batinati. Itu semua limpah kurnia ia Ta'ala di atasnya. Mana kita boleh buat syariat pun semua limpah kurnia Tuhan. Boleh buat hakikat semua ibadat kita buat semua limpah kurniaan dia. Bukan pandai, bukan hebat, kita tak ada apa pun. Ya. Barang Quran kata kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah wa bi rahmati, dengan memandang kurnia Tuhan dan rahmatnya. Itu yang kita boleh ibadat, kurnia dia, rahmat dia. Kalau tak ada siapa hang tak boleh buat. Sebab pandang dia pada kurnia dia. Itu dipanggil limpah kurnianya atasnya. Dengan apa? Mujahadah. Mana melawan akan kehendak nafsu itu tadi. Ya, sebab semua ibadat tak disetujui oleh nafsu. Semua ibadat tidak disetujui oleh nafsu. Kecuali satu je. Apa dia? Ya. Itulah apa? Takjilul fit. Maknanya menyegerakan akan berbuka puasa. Sunat. Waktu bersila rapat kan. Bam sap tu. Kan sunat. Sebab sunat kalau buka puasa, masuk je waktu yakin, nah, berbuka, jangan tunggu lagi. Kalau tunggu lagi wajib makan nanti. Itu Syam tu, Syiah punya orang. Tuan-tuan nak kena Syiah tu. Ajak buka dia tak buka, dia ngelak. Kan, pada bebal. Ngelak, tak apa dia pakai, tak tahu. Lain pembawa. Sunat takjil. Dan dia telah berdiri dengan ibadah. Al-qiyamu bil ibadah. Mana mendirikan ibadat az-zahirati. Ibadat mana? Yang zahir. Itu perlu kepada ilmu fiqh. Kalau tak ada ilmu fiqh memang tak sempurna ibadat zahir gitu. Ya, wa bil ubudiyah al-batin, al-batinah. Dan dengan kehambaan yang batin. Kehambaan dia duduk dalam. Ya, itu dia.
Itu semua kena ilmu tasawuf lah, menyuci dalam, ya. Dia ada 3 peringkat tu, makam ibadah, makam ubudiyah dan makam ubudah, ya. Makam apa? Makam ubudah apa makna ubudah? Ubudah dengan mana hurriyah, mana makam kemerdekaan. Merdeka daripada makhluk hati dia. Dalam makhluk dia tak ada ma fi qalbi ghairullah. Ada dalam hati dia lain Tuhan ni. Itu merdeka betul. Hati dia tidak ditambat oleh dunia, tak ditambat oleh nafsu, tidak ditambat oleh makhluk, ringkas maknanya. Itu makam paling tinggi, makam hurriyah. Atau dia panggil makam ubudah. Itu perlu kepada warid. Perlu pada warid. Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Atau datangkan warid pada dalam batin hati seorang, liyatasallama min yadil aghyar, supaya dia selamat daripada cengkaman kehambaan kepada makhluk, pada aghyar. Lepas. Bila warid sampai. Bila warid sampai, bila ada wirid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia tak ada warid. Ya. Ini apa dah? Ai adatan, pada kebiasaan. Kau tahu nak begitu soal lain. Sebab kita hukum kata ada biasanya begitu ulama suku hukum. Ada wirid, dia ada warid, ya. Sebab bila dia ada mana wirid, dia suluk je ada khas masa baca warid. 3 kali baca warid, ya. Warid-warid yang sampai sama ada pembukaan, mukasyafah, yang dinampak, yang dilihat, yang dimimpi, zauq, rasa hati, semua dipanggil waridat. Di antara waridat yang keluar apa tu? Itu di antara peranan dia tak letakkan. Liyatasallama miyadil aghyar, untuk mengeluarkan kamu daripada cengkaman aghyar makhluk. Hati tu ingat makhluk, oh semua buang-buang, tu semua hijab. Baru dia boleh tumpu straight kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makam-makam hurriyah. Kemudian wal ibadatul lin nafs. Sebab apa? Likauniha zahirah walin ubudiyah lil qalb likauniha batinah. Bermula ibadat itu bagi nafsu kerana keadaannya zahir. Banyak orang terperangkap dengan ibadat nafsu kan. Sebab apa? Zahir, orang tengok kan. Orang tengok, wow, dia ni warak, dia ni hebat. Orang pun puji kan. Padahal dalam perut dia berkarat. Sebab tu Ibnu kata ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas. Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Bukan sekadar jahil, sejahil-jahil. Lagi apa lagi? Sebodoh-bodoh. Lagi apa lagi? Sebangang-bangang. Oh, banyak bahasa Melayu Sebebal-bebal. Manusia. Siapa dia? Man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas. Mereka yang meninggalkan barang dia yakin pada diri dia. Dengan sebab apa dia tinggal? Sebab dia berpegang dengan sangkaan manusia. Diri dia diyakinkan, dia malas ibadat, tak menghadap Tuhan betul, semayang dah terbarai, belum rokok dah terbarai, kan? Ibadat kita banyak cacat. Patut dia bagi tumpu bersihkan benda tu. Settlekan benda tu. Dak, yang ni dia tahu, dia buat dak dia. Dia seronok di zanni. Maknanya dengan zan manusia. Manusia puji dia, bukan taraf yakin. Zan tengok luar dia, wah bagus dia ni. Wah, dia tengok orang puji bagus senyum. Padahal dia berkarat, dia tahu diri dia tu teruk. Lagi dia tak uruskan. Ini panggil apa? Ajhal. Sejahil-jahil manusia. Sebab apa orang puji dia? Sebab ibadat dia zahirah luar. Ada ibadat dalam pun tak tahu. Dia duduk je nak kan. Orang kata dia ni tidur. Rupa dia murakabah kan. Ibadat batin, tinggi dia murakabah, dia syuhud dengan Tuhan, dia tunduk. Ya, dia tenang memandang, menggerakkan lataif dia. Dia tunduk, digerakkan lataif dia, menghadap Allah Ta'ala. Orang tengok zahir, dia tidur. Dia tidur begitu. Rupa dia tengah syaut dengan Tuhan. Sebab dalam orang tak tahu. Melainkan ahli mukasyafah tu lain. Ya, luar orang tengok, dia tidur. Rupa dia tunduk kan. Sebab Naqsyaband Wijaya tunduk bukan sebarang tunduk. Ya, tunduk bukan sebarang tunduk. Kalau kau tak tunduk, kau lelai Elio. Ya. Elio apa? Elio tidur kan. Dia tunduk, dia shoot dengan Tuhan. Dia murakabah dengan Allah Taala. Itu nak bezakan ibadat zahir dengan batin ni lain. Ibadat zahir banyak peluang nafsu boleh ambil. Sebab apa? Dia tunjuk kat orang, didik kat orang kan. Dia apa? Dia mengambil habuan nafsu dengan ibadat zahir. Adapun batin tak boleh. Batin hubungan dengan Tuhan, dia senyap zikir dalam. Siapa tahu kan? Ikhlas dia, siapa tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Ya.
Sebab bila ibadat boleh masuk nafsu, jaga-jaga. Ibadat luar ni banyak nafsu boleh masuk, kita kena kawal betul-betul. Kalau tidak kan banyak terbagai. Ya. Bermula ibadat yang zahir tu. Ibadat luar tu lah. Itu bagi nafsu sebab apa? Kerana keadaannya zahir. Orang boleh tengok. Dan kehambaan itu bagi hati. Wal ubudiyah, kehambaan tu bagi hati. Di dalam dia. Kerana keadaannya batin. Tersembunyi. Tak ada siapa tahu. Ya. Sebab tu bila macam ni, ibadat dalam lebih. Zarratun min amalil batin khairun min amsali jibari min amali jawarih. Satu zarah di ibadat dalam ni, dia punya nilai lebih besar, lebih mahal, lebih hebat daripada segunung-gunung ibadat luar. Ya, ibadat luar sampai peringkat di nyawa ditercabut tuan-tuan, tapi dinafikan oleh Rasulullah SAW. Tamat satu peperangan, seorang sahabat ditunjuk, ya Rasulullah, haza syahidu, haza syahid. Wanita syahid Rasulullah. Rasulullah kata, kalla, tidak. Tak berdegar darah kita, tuan. Dah mati kita. Tidak. Qara'aitum binnar, aku dilihat tempat di neraka. Fi burratin ghalaha aw aba'ah. Sebab apa? Dia perang tadi nakkan aba'ah. Mana nakkan habuan apa? Ghadimah. Habis. Adapun dalam, dalam tak tahu. Dalam pun tak tahu. Dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah. Satu hari, Nabi Khidir alaihissalam pergi Masjid Basrah. Seorang ulama besar, wali besar, Syekh Abdul Aziz, sedang menyampaikan kuliah dia. Orang beribu, orang ramai penuh. Seorang pemuda duduk kat luar, ditunduk. Datang Nabi Khidir alaihissalam, dia kata, ya Fatan, dia kata, hei pemuda, masuk dalam tu. Tu Syekh Abdul Aziz tengah mengajar tu, dia kata. Dia kata, macam mana aku nak mendengar Syekh Abdul Aziz? Aku sedang menghadap Al-Aziz. Gitu. Masya Allah, kata Nabi Khidir, ada lagi wali yang aku tak kenal. Gitu. Itu dalam tu, dia tak kenal. Ya? Tak kenal. Dalam, rupanya wali itu budak muda tu, kata Nabi Khidir alaihissalam. Dia tak kenal. Dia diam. Rupa dia kata, macam mana aku nak menghadap Aziz? Abdul Aziz. Yang ni aku tengah menghadap Al-Aziz. Allah Ta'ala yang maha mulia. Ya? Macam-macam. Sebab tu wali ada 3 peringkat. Ada satu semua orang kenal. Ya, Allah Ta'ala tayang kat semua. Ya, Sidi Ahmad Badawi, Sidi Ahmad Idris, ya, Imam Bahauddin, ya, radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirra. Dan ada di kalangan awliya sama-sama dia, ya. Dia kenal sama-sama dia. Dan satu lagi awliya, seorang pun tak kenal dia dengan Tuhan. Atau macam tadi lah. Sebab apa orang tak kenal? Nampak batin, kamu nak tengok. Kalau Tuhan tak buka, wali pun kalau Tuhan tak buka, dia tak tahu. Bukan sepanjang masa dia buka, dia kerja nak tengok orang. Kalau Tuhan buka, dapatlah tengok. Kalau Tuhan tak buka, tak ada orang. Tapi dia dah terbuka. Kita tak terbuka-buka, tertutup, manjang. Anak lah orang lain mau buat. Ya, tutup manjang. Allah karim. Habis. Dan satu lagi. Wal qa'im bil haqiqah tafaddala alaihi bil minnah. Itu dia. Ai an-ni'mah qabla an-ni'matul, ya, as-saqilah. Al-qa'im bil ubudiyah wa fi nusratin ma'ah, diguna ma'ah. Ma'al haqiqah. Al-qa'im bil haqiqah ay wa fi nusratin ma'al haqiqah. Tafaddala alaihi bil minnah ay an-ni'mah. Bermula yang berdiri dengan hakikat. Ya, dia telah diletakkan dalam maqamul haqiqah. Wa sahibul haqiqah ni, dan hikam Ibnu Atta ada apa? Sahibul haqiqah ghaba 'anil khalq bisyuhudil malikil haq. Itu ta'arif orang duduk makam hakikat. Sahibul hakikat, orang duduk makam hakikat ni ghaba anil khalqi, lenyap makhluk daripada batin hati, tak ada. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haq, dia tengah syuhud dengan Allah Ta'ala, raja segala raja. Ya? Tu orang duduk makam ni tinggi. Bermula yang berdiri dengan hakikat itu, dan pada satu nusrah serta hakikat itu ialah limpah kurnia, ia atas di atasnya dengan minnah, dengan kurnia Allah Ta'ala.
Allah Allah. Artinya nikmat, dan kata nikmat yang berat. An-nikmatus saqilah. Ya, saqilah mana yang berat. Nikmat besar dia apa? Nikmat dalaman, masya-Allah ya. Kurniaan-kurniaan Tuhan melimpah-limpah atas dia orang ni. Kemudian dia kata sini wal murad. Sebab tu dia kata sini apa, nikmat yang melimpah. Dia nak masuk dalam ni. Dia panggil tautiah, dia nak bahas dalam. Ya. Sebab satu benda yang limpahan yang tak berhenti. Dengan syarat dia matikan diri dia. Dia keluar daripada diri dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Kau keluar daripada diri kau, jawab dia kau sampai ke Tuhan. Bila sampai ke Tuhan, sampai dalam istana Tuhan, macam-macam nak ada. Raja lambat makan dah, nak makan apa, macam-macam makanan, macam pakaian, macam nikmat ada. Dah masuk istana raja. Begitulah masuk malam makam makrifat dengan Allah Taala hakikat. Tunggu Tuhan lambatkan. Dalil ni dalam hadis Nabi kata apa? La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Dia duduk makam tu, makam la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan untuk, tak ada daya nak tinggal maksiat mungkar, tak ada kekuatan nak ditahan, melainkan semua dengan Allah. Mana dia matikan pandangan dia terus kepada Ta'ala. Itu berkata mati baru hidup. Matikan pandangan makhluk baru hidup rohani kita. Ya, padam pandangan makhluk baru terang basirah dalaman kita. Ya, kerat baru berhubung. Kita kerat putus, dia kerat baru berhubung. Kita kerat dengan makhluk baru berhubung dengan Allah. Ya, bila masuk dalam makam ni, ada kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung Allah Taala. Gedung macam tak terbuka kan. Tak terkira kita Tuhan lambat kan. Ini dia. Dan gedung ini setengah daripada benda yang dapat secara laduni, maka dia akan masuk pembahasan ilmu laduni. Wal muradul ilmu laduni an-nurani allazi 'allamahu Allahu lil arwahi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa inna khairal kulli. Alhamdulillah. Allah karim ya Allah.